Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, ada siapa sekarang yang menemani live Soleha? Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan tak link FB live Soleha pada petang ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey. Hari ini merupakan hari Ramadan yang ke-14. Okey, saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat menjalani ibadah Ramadan, insya-Allah. Okey, kita mulakan sharing dan majlis ilmu kita dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, ramai yang dah masuk. Thank you sebab sudi join live Soleha hari ni. Okey, hari ni Soleha buat live awal sebab sekejap lagi pukul 3 Soleha ada meeting dengan grup Richwork, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing yang ke-201. Tajuk sharing live Soleha hari ini adalah hati yang tenang asas rezeki. Okey, untuk kita mendapatkan rezeki yang melimpah ruah sebenarnya bukan lagi menjadi satu rahsia. Sebabnya Allah sendiri telah memberitahu kita, Allah sendiri telah mengajar kita semua, kalau kita semua nak rezeki yang berkat, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang laju mengalir bak air sungai tak putus-putus, insya-Allah kita kena mempunyai sekeping hati yang tenang. Kenapa? Sebabnya bila hati kita tenang, jiwa kita lapang, insya-Allah tenang itu akan memberikan kemenangan, tenang itu akan memberikan kejayaan. Inilah cabaran untuk kita, lagi-lagi orang bisnes yang memang survive setiap hari di waktu PKP ni. Walaupun kita stay at home, insya-Allah bila kita stay at home, sebenarnya kalau kita yakin rezeki Allah tu ada, insya-Allah kita tak akan rasa penat, kita tak akan rasa give up, malah kita akan keep marketing, keep consistent dengan melakukan segala marketing langit, marketing bumi kita. Marketing langit 80% dan marketing bumi kita 20%. So bila hati kita tenang, insya-Allah rezeki akan masuk dengan sangat laju. Sebab tu semalam banyak sangat pembakaran dalam grup ejen Soleha. Sekejap-kejap close sale, kejap-kejap close sale. Sebabnya bila seorang dah membuat pembakaran, dah saling buat kickback doa, bagi tahu ada close sekian, so dia akan berjangkit-jangkit. Kita punya sale ni akan berjangkit-jangkit. Aura kejayaan ni akan melekat-lekat kepada orang-orang lain, insya-Allah. So jiwa yang tenang, hati yang tenang akan sentiasa menang. So kita yakinlah, jangan bila kita ditimpa ujian, jangan bila kita ditimpa musibah, kita nak ikut down, kita nak ikut hilang semangat. Tapi sebenarnya di sebalik ujian yang Allah titipkan, sebenarnya Allah berikan kita satu hadiah besar di hadapan. Di mana kalau hati kita redha, hati kita yakin, hati kita tenang, hati kita terus bersangka baik, hati kita terus bersyukur, insya-Allah. InsyaAllah kita akan beroleh kejayaan tersebut. Kita akan beroleh ketenangan hati untuk kita capai satu kejayaan yang kita akan Allah janjikan kepada kita di kemudian hari. Analoginya macam ni. Bila muncul hujan lebat pada satu-satu masa, kemudian Allah akan munculkan pelangi yang sangat cantik.
Sama juga macam konsep ujian ni. Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita musibah, Allah berikan kita dugaan supaya kita nak dapat sesuatu kemenangan, kita nak dapat sesuatu kejayaan, kita nak dapat sesuatu pelangi yang indah tu, kita kena lalui hujan yang lebat, kita kena lalui ujian yang hebat juga untuk mendapatkan rezeki yang hebat. Ini adalah kaitannya. Okey, yang kedua, hati yang tenang asas rezeki. Kenapa macam tu? Sebabnya sabar ini adalah kunci syurga. Kalau kita sabar, hati kita tenang, kita bersangka baik dengan Allah, kita banyakkan bersyukur, insya-Allah. Sabar itu indah dan tak semua orang dapat merasai sabar, tak semua orang dapat melalui kesabaran ini dengan satu perasaan yang lama. Contohnya, kalau kita buat bisnes, contoh kita buat bisnes baru sebulan, baru 2 bulan, adakah wajar untuk kita give up? Adakah wajar untuk kita berputus asa? Allah nak tengok usaha kita ni. Man jadda wajada wa man zara'a hasada. Segala usaha kita, segala titik peluh kita, segala keringat kita akan Allah nilai, akan Allah berikan ganjaran kepada kita pada satu hari nanti. Kuncinya kenalah sabar. Kalau kita nak syurga Allah, kita kena sabar untuk banyakkan amal ibadah, banyakkan kumpul saham akhirat, banyakkan kumpul segala amalan ibadah kita di dunia ni. Kita kumpul banyak-banyak, penuhkan tabung jariah kita, buat baik dengan ramai orang, insya-Allah. Banyakkan sedekah, banyakkan zakat, insya-Allah kita akan menjadi seorang yang kaya jiwa, kaya hati, lalu menyebabkan perasaan yang tenang, perasaan yang bahagia, perasaan yang susah nak digambarkan dekat hati ni. Kalau ditimpa ujian pun kita masih boleh tersenyum, kita masih boleh relax dan kita boleh tenang dengan segala ujian yang Allah titipkan. Sebab kita kena reda. Reda adalah kunci kejayaan dan sabar adalah kunci syurga. Semua orang yang nak dapatkan syurga Allah ni memang bukan mudah, tetapi tidak mustahil untuk semua manusia. Kalau dia tahu caranya, dia buat apa yang Allah suruh dan dia tinggalkan apa yang Allah larang, insya-Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang Allah suruh kita buat, jaga agama Allah, sebarkan kebaikan ke seluruh alam. InsyaAllah kita akan berjaya dan akan melalui proses kejayaan tu dengan sangat lancar, dengan sangat mudah, dengan sangat cepat, insyaAllah. Just trust the process. Sabar. Sabar ni adalah kunci kepada syurga, insyaAllah. Okey, yang ketiga, tenang. Hati yang tenang ni asas rezeki, kerana tenang ni, jiwa yang tenang, hatinya sentiasa bersyukur, hatinya sentiasa berterima kasih kepada Allah. Dia sangat tenang menghadapi ujian, tenang menghadapi musibah. InsyaAllah, bila hati tenang, kita akan banyak-banyak ucap terima kasih kepada Allah. Sebab ada orang lain, ujian dia lebih hebat, ujian dia lebih berat. Kita yang baru diuji sikit ni, adakah wajar kita nak terus meratapi? Adakah wajar untuk kita terus menangisi? Padahal, apa impian dan apa big why kita, apa misi visi kita pada awal kita nak buat sesuatu dakwah contohnya? Adakah kita tiba-tiba nak give up hanya kerana beberapa blockage? So, biarlah kita redah, kita rempuh segala dugaan dan cabaran yang ada dekat depan. Sebabnya kalau tak ada cabaran, kita tak boleh nak grow. Cabaran dan challenge ni memang akan ada dan akan menjadikan kita nak naik ke step level. Kita ada cabaran-cabaran dan challenge yang kita kena hadapi. So, hadapi dengan hati yang tenang, hadapi dengan hati yang sentiasa relax. Pegang Allah dekat hati kita. Kalau kita jaga Allah dekat hati kita, insya-Allah hati kita akan relax, hati kita akan sentiasa cool. Tak ada rasa nak marah dekat seseorang, kita bersangka baik. Malah hati kita akan menjadi seorang yang semakin bersyukur, semakin reda dan semakin menerima ketentuan Allah. Sebabnya Allah ini adalah sebaik-baik perancang. Allah is the best planner ever. Kadang-kadang kita nak macam tu tapi kita tak dapat, sebabnya Allah tahu.
Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Mungkin hikmah di sebalik semua yang berlaku akan menjadikan kita insan yang lebih kuat, insan yang lebih berjaya pada satu hari nanti, insya-Allah. Okey, yang keempat, hati yang tenang asas rezeki. Yang keempat, banyakkan senyum, banyakkan ceria. Kerana senyum dan hati kita, muka kita yang ceria akan menyebabkan kita menjadi magnet kasih sayang, magnet rezeki. Rezeki sukakan jiwa yang tenang, rezeki sukakan hati yang sentiasa beristighfar kepada Allah. Rezeki sukakan kepada orang yang sentiasa berusaha, bertawakal, beristighfar, bertenang dan sentiasa bersyukur. So, adakah dalam diri kita, dalam hati kita ni terselit ciri-ciri seperti yang berikut? Kalau ada, insya-Allah kejayaan memang akan sentiasa ada dengan kita, kejayaan akan sentiasa melekat dengan kita. Walau kita diuji dengan sedikit, biasalah hati manusia ni kadang-kadang berbolak-balik. So, untuk pastikan hati kita ni sentiasa lurus, untuk memastikan hati kita ni sentiasa di landasan yang benar, insya-Allah kita mohon dan minta Allahu ya bari ya basit, uruskan seharian kita dengan sangat mudah, insya-Allah. Setiap pagi Soleh ajar, wahai sahabat syurgaku semua, setiap pagi mintalah doa, jaga nawaitu, reset niat kita. Ya Allahu ya bari ya basit, aku serahkan semua urusan rezekiku, aku serahkan semua urusan harianku untuk kau uruskan yang terbaik buatku. Aku hanyalah hamba yang biasa, yang tak ada apa-apa kudrat. InsyaAllah aku hanya ingin meraih kasih sayangmu. So, kita minta tolong dengan Allah supaya Allah uruskan seharian kita. Allah uruskan segala rezeki kita. Jangan kita pening, jangan kita stres fikirkan hal rezeki. Sebab hal rezeki ni adalah di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Manusia tak ada apa-apa kudrat. Just Allah suruh kita berusaha, tingkatkan marketing langit, tingkatkan hubungan kita dengan Allah, hablu minallah wa hablu minan nas. Kalau kita jaga dua perkara ni, connection kita dengan Allah, connection kita dengan manusia, insya-Allah kita tak ada segala penyakit hati ni tak akan bersarang dalam hati kita. Kalau ada pun, inilah proses normal. Seperti Imam Al-Ghazali pernah berkata, manusia ni sebelum dia akan berjaya, sebelum dia nak melalui fasa-fasa kejayaan, dia akan melalui proses penyakit hati dahulu, di mana hati dia akan diuji dengan perasaan riak, hati dia akan diuji dengan perasaan takabur, hati dia akan diuji dengan perasaan iri hati terhadap kejayaan orang lain. So, ini adalah normal proses. Just kalau kita bertenang, kalau kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, kita tak akan rasa susah hidup ni. Kita tak akan rasa sempit hidup ni. Sebabnya Allah jaga kita bila kita jaga Allah. Yakin sahaja Allah akan sentiasa ada bersama kita di waktu kita susah ataupun senang. Yakinlah Allah ada bersama kita. Okey, yang kelima, hati yang tenang asas rezeki. Bila kita ada masalah, solusi yang terbaik, solat dan sabarlah. Seperti dalam surah ayat Al-Quran, firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah, daripada surah Al-Baqarah. So daripada surah Al-Baqarah ni, Allah kata dekat kita, Allah telah berfirman, kalau kita ada masalah, segeralah minta pertolongan dengan cara sabar dan solat. Dua S ni kita tak boleh pisahkan daripada kehidupan kita. Kalau kita ada masalah, solatlah. Kalau kita ada masalah, ujian, sabarlah. Sebab sabar ni adalah kunci syurga. Jangan kita bila kita stres, kita semakin mengurungkan diri. Kita tak nak bergaul dengan orang ramai. Kita mensenyapkan diri kita. Padahal Allah uji kita hanyalah sedikit ujian. Sekecil ujian kita tak sama seberat ujian orang lain. Ada orang lain diuji dengan kebuluran. Ada orang lain diuji dengan kehilangan. Ada orang lain diuji dengan segala masalah dan ujian yang sangat berat. Kemalangan, kebakaran, kehilangan, kematian. Tetapi kita yang hidup di sini, Allah suruh kita teruskan kehidupan supaya
diri kita ni apa benda yang kita nak bawa dekat hari akhirat nanti. Apa benda tiket dan saham akhirat yang kita nak persembahkan dekat Allah nanti. Kalau kita tak prepare mental dan fizikal kita untuk terus kuat berdakwah lillahi ta'ala, so apa yang kita nak jawab? Sudah lupakah kalian apakah misi visi kita bila buat dakwah ni? Kalau lupa, insya-Allah Soleha remind balik. Selalulah kita menyebarkan ilmu serta perkara kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, ajak orang melakukan solat, ajak orang berzikrullah, ajak orang keluarkan zakat dan sedekah. So ini, perkara-perkara kebaikan seperti ini kadang-kadang tak ramai yang buat sekarang. Dan kita ni lah tugas kita sebagai da'i, tugas kita sebagai pendakwah khalifah di muka bumi Allah ini. Apalah salahnya kita kongsikan kebaikan, walau hanya dengan sepotong ayat. Jika kita mengajak ke arah kebaikan, dah menjadikan kita selangkah untuk ke syurga insya-Allah. Kuncinya adalah sabar, kuncinya adalah bertenang, kuncinya adalah redha dengan segala ujian Allah insya-Allah. Yang keenam, yang terakhir, poin yang terakhir, bila hati kita tenang, hati kita tenang, sebab tu rezeki masuk melimpah ruah dekat kita. Jangan pelik kenapa kita bila kita happy, bila energi kita naik, bila energi kita sentiasa tinggi, high energy, high sell. So sebab itulah rezeki kita masuk mencurah-curah. Kadang-kadang kita tak buat iklan pun, kita tak buat iklan sungguh-sungguh pun, tiba-tiba ada orang PM nak beli produk kita. Nampak tak macam mana Allah ni hadirkan rezeki kepada kita manusia. Walaupun kita tak jaga marketing kita, buat iklan dekat Facebook satu hari, sebab kita sibuk dengan meeting, sebab kita sibuk dengan kelas online, tapi tiba-tiba sel masuk berdesuk-desuk. Sebab apa? Sebab connection kita sangat strong dengan Allah. Bila kita ada ujian, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebabnya segala ujian yang datangnya daripada Allah, cara untuk kita settlekan ujian tu adalah kita berbalik kepada Allah. Kalau hati kita bermasalah, kita kena kembali kepada pemilik hati kita, iaitu Allah. Jangan mengetepikan Allah dalam setiap perkara yang berlaku. Segala ujian yang melanda pada hari ini sebenarnya itulah yang menjadikan jiwa kita kuat, jiwa kita kental. Kalau kita rasa nak give up, cuba ingat perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda telah dilemparkan dengan najis, baginda telah dilemparkan dengan batu sampai berdarah-darah. Kita hanya dikutuk, hanya diejek, hanya rasa dikecam oleh orang lain, tiba-tiba kita nak give up. Nampak sangat hati kita ni rapuh, hati kita ni sangat lembut. So ada masanya kita kena keraskan hati kita, kita kena bertegas. Kita kena bertegas di dalam dakwah ni supaya hati kita tak boleh dipijak-pijak. Hati kita takkan sentiasa berundur, kita sentiasa kuat semangat demi meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini adalah 6 poin perkongsian Soleha hari ini berkenaan dengan hati yang tenang. Sekeping hati kita ni, kalau kita jaga sungguh-sungguh, kalau kita jaga dia, kita belai sungguh-sungguh dengan istighfar, dengan zikrullah, dengan mengingati Allah, dengan mengingati Rasulullah, dengan cara selawat, dengan cara zikrullah, insya-Allah. Inilah yang akan menjadikan sekeping hati kita, hati yang sentiasa bertenang, hati yang sentiasa bersyukur, hati yang sentiasa redha dengan setiap ujian yang Allah titipkan. Sebenarnya di sebalik ujian tu Allah nak bagi rezeki besar kepada kita. Cuma Allah nak tengok sama ada kita sabar atau kita kuat. Itulah yang menentukan sama ada kita berjaya untuk memperoleh hadiah tersebut yang telah Allah janjikan, yang telah Allah sediakan pada awalnya untuk kita. So jadi jagalah sekeping hati kita. Jangan rasa give up, jangan rasa putus asa. InsyaAllah jangan bersedih. InsyaAllah Allah bersama dengan kita. La tahzan, innallah ma'ana. Innallaha ma'as sabirin. So bersabarlah, bergembiralah, bertenanglah, jangan putus asa. Di sebalik ujian itu sebenarnya terdapat banyak rahmat kasih sayang Allah. Okey, harap semua jelas.
dan semua dapat informasi daripada perkongsian Solehah hari ni. Okey, Solehah doakan agar anda semua diteguhkan iman, diteguhkan hati di sini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa yang Allah suka, insya-Allah Allah akan beri apa yang kita nak. Dan buatlah sesuatu tu hanyalah kerana Allah, hanyalah kerana Rasulullah, hanyalah kerana agama Islam. InsyaAllah kalau kita berpegang kepada konsep ini, insyaAllah kita akan berjaya dengan sangat lancar, insyaAllah cemerlang dunia akhirat. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.